sedang dilaksanakan. Sebenarnya satu kumpulan pegawai-pegawai tinggi yang ada hubung kait dengan penguatkuasaan baru balik daripada Sydney. Diketuai oleh Tan Sri DIG kita sendiri, Timbalan Ketua Polis, di mana kita kerjasama rapat dengan Australia untuk berkongsi maklumat, kerana kadang-kalanya Australia dilihat sebagai destination country. Tetapi kita di Malaysia ni dilihat sebagai negara transit. Kalau kita dua negara ni tak bekerja sama, saya bimbang bahawa kemasukan dalam dunia yang tanpa sempadan ini, manusia atau senjata, akhirnya akan menjejaskan, walaupun kita tengah bincangkan pasal Ragot, itu satu soalan yang cukup penting untuk kita memahami ancaman dan juga sedikit sebanyak dugaan dan ujian yang perlu kita lalui. Aspek pemerdagangan orang ini kita akan berdiri 1 jam khusus satu episod untuk berdebat tentang ini saja. Tapi sementara disebut soal persempadanan tadi, Datuk Seri, mungkin saya boleh bertanya dengan Datuk Seri Idris. Kita menerima komen di Facebook juga. Arif Atan menyebutkan bahawa ia hanya akan kelihatan serius, saya mengolah semula soalannya, jika kita mengawal, kerajaan mengawal kemasukan pendatang asing. Dan ini bukan satu komen yang isolated atau terpisah, kerana ada pandangan lain juga yang diterima yang mengaitkan bahawa jenayah jalanan ini maka pendatang asing. Jenayah ini satu stigma, yang satu stereotip. Komen we must always return to the facts. The facts suggest that a lot of the crimes that are committed are actually local street crimes, local Malaysians. But it is also true to say that the facts are that the foreign workers, the trends is rising for them to get involved in crime too. So those are the two facts we have to contend. So if you say the solution is just stop the foreign workers from coming, but the bulk of the street crime is committed by local. So what is the percentage like? Peratusannya? The bulk of it, most of it is but because if you look at proportion, there are so many Malaysians in this country anyway. The foreigners is a small proportion. So, but that number is increasing. So we need to deal with that too, particularly those that overstay. We don't have a record how many of them completely overstaying their time here. That's the one we're concerned about. Those ones that we know they're here on visa, we know their names, we have their addresses, etc. Those okay. But those ones that are already overstaying, then we have a problem. Tapi satu fakta yang tak boleh kita nafikan, sebahagian besar yang terlibat dalam Ragot contohnya, terlibat juga dalam penagihan najis dadah. Jadi sebab itulah kalau kita membuat penguatkuasaan dan kita hanya melihat kepada hukuman, tidak kepada pemulihan, ianya tidak akan selesai. Kita akan bercakap soal pemulihan lebih lanjut selepas ini. Kami menerima banyak SMS, Datuk Seri, berdua, jadi kami ingin memberi laluan kepada 2 SMS yang telah pun dipetik. Dan SMS yang pertama, kita lihat SMS-nya. Awak Olah Kampung Baru, Pendang Kedah, mengatakan undang-undang jenayah amat berkesan terhadap rakyat yang kecil. Keseriusan berubah lemah bila melibatkan orang yang berkuasa. Jadi ini kritikan daripada Awak Olah, SMS yang sedang masuk. Sunes Red 02 juga mengatakan mukah bunuh, rompak atau rogol pun ada diskaun gara-gara kesalahan pertama. Ibu ada bara, bapa lumpuh, anak ramai atau isteri suruh rumah. Jadi tidak adil kepada mangsa keluarga. Saya sokong cara hukuman ke atas pesalah jenayah berat di Amerika Syarikat dan hukuman berat syariah atau sivil. Jadi ini menggambarkan keprihatinan masyarakat kita. Yang pertama bercakap soal mungkin ada selective punishment atau hukuman yang dianggap. Kita mula beralih ke arah itu, bercakap soal melihat kaedah. Kerana tadi juga Datuk Idris menyebut soal backlog yang banyak ini. Saya difahamkan buat masa ini 5,000 kes yang backlog dan 6,500 dan bertambah 1,000 setiap tahun. Jadi bagaimana kita ada cabaran besar dalam menangani. So what we have is that we looked at the 6,500 backlog cases over the last probably 10 years. So we have to deal with this. Some of those cases that when we analyze them later on in the lab, we'll probably recognize that many of them there are not enough evidence. So if there are not enough evidence to prosecute them, then we have to drop the cases. For example, maybe even the witnesses have died, they're no longer there. There are some of them that we need to immediately try because there are already enough evidence. So those we will need to open up cases, night courts to make sure that this happen and do the trial quickly. There's a third batch that we think that we cannot try immediately. Further investigation need to take place to get enough evidence. So
we have to figure out collectively how to make sure that we remove these backlog cases. But frankly speaking, if you have a lot of cases where criminals have been found and we do not bring them to justice, they're out in the street, continuing to do their job. So we have to catch them and put them in prison. And so this is very important that we must bring criminals to justice. Kita melihat dalam fungsi ini, KDN mungkin penekanannya lebih kepada elemen pembuktian itu. Itu profesionalisme polis pula. Bagaimana itu sebahagian daripada penambahbaikan yang itulah dari segi saluran maklumat yang sampai dari ke bilik operasi kita itu penting. Dan omnipresence atau kehadiran itu hanya satu aspek yang kita lihat. Intelligence based, maknanya resekan maklumat daripada orang ramai. Kita tahu 3,000 rakan KOP telah pun berdaftar daripada orang ramai. Rela JEPA merupakan gerakan sukarelawanan. Bermakna bahawa rakyat sendiri terlibat dan diberikan ruang untuk terlibat sama dalam usaha kita ini. Di mana rakyat boleh jadi mata, telinga dan menyampaikan maklumat. Kalau tidak percaya kepada pihak yang berbuat, yang diamanahkan, saluran yang ada seperti saya sebut tadi sampailah kepada Perdana Menteri sendiri dengan teknologi yang ada melalui SMS dan sebagainya. Dan saya yang diamanahkan terpaksa jawab. Dan saya akan tanya kepada mereka di bawah sana siapa dia yang terlibat, kerana ini merupakan agenda yang akan menentukan sama ada kita nak menuju kepada satu negara yang maju, bahawa tak dibelenggu dengan kebimbangan keselamatan sanak keluarga kita. Ya, Datuk Seri Isham menyebut di awal, malah dilaporkan dalam media, 13% jenayah jalanan menurun pada awal tahun ini saja. Itu dalam keadaan projeknya masih di peringkat rintis. Apa yang sebenarnya berlaku yang sehingga memungkinkan penurunan itu? Kita rintis, tetapi kita rintis secara serius. Bermakna dalam konteks sasaran kita, bukan semua tempat di seluruh negara ni semua penuh dengan penjenayah dan merupakan satu keadaan yang kawasan panas. Bila kita tumpukan kepada kawasan-kawasan yang paling panas, di mana kes seperti ini berlaku, ditumpukan kepada 50 kawasan panas di 4 negeri, di mana 87 kalau tak salah saya peratus kes-kes jalanan ini berada. Ini dengan rintis saja kita tengok bahawa ada penurunan. Bayangkan kalau semua inisiatif 53 yang telah pun dibincangkan di peringkat makmal hari itu dapat kita roll out, saya percaya yang 20% kita sasarkan dan 5% tiap-tiap tahun untuk 3 tahun tadi boleh menjadi satu kenyataan. Dan roll outnya bermula minggu ini. Maknanya 2 bulan lagi kami panggil semula Datuk Seri Isham. Boleh. Tak ada masalah, saya cukup yakin. Tapi malam ni bersejarah kerana saya difahamkan bahawa buat pertama kali kita rintiskan Mahkamah Malam. Diadakan malam ni. Jadi ini kalau kita tengok mungkin dalam Syed satu lagi program pula tengok kepada dalam konteks Mahkamah Malam saja. Penghakiman. Mahkamah Malam je setengah jam mungkin. Sesuai lah pukul 10 malam kita berbual. Dan kita terima dahulu pemanggil lama menanti di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Zaini dari Bandar Baru Bangi. Zaini, Bandar Baru Bangi. Ringkas dan padat, Zaini. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah mengenai jenayah yang melibatkan warga asing. Kita diberitahu hampir 40% penjara di negara kita dipenuhi oleh warga asing.